Baik, kita slow-slow teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. InsyaAllah kita sebagaimana yang kita maklum, ataupun untuk makluman tuan-puan, di atas permintaan karakan kita, pihak penganjur, untuk kita adakan satu halaqah ilmu untuk mengisi ruang dan masa sempena PKP ni. Kita pilih tuan-puan tajuk yang sederhana, yang bukan basic dan bukan juga tinggi. Kita ambil tajuk yang sederhana, tajuk fiqh yang sederhana, iaitu berkaitan dengan status ataupun martabat sembahyang para wali Allah. Kita akan bincang, kalau ikutkan pihak penganjur menetapkan ada 6 siri yang kita akan cover beberapa tajuk, beberapa tajuk untuk capai target kita ataupun objektif halaqah ini, untuk kita bincang status ataupun dipanggil martabat sembahyang di dalam agama kita, dan khususnya kita nak kenal dan ambil tahu cakna berkaitan dengan martabat sembahyang para wali. Kita cuba, kalau tak sampai 6 hari pun, kalau ikutkan pihak penganjur menetapkan 6 hari untuk kita cover tajuk ini, kita cuba tengok ikut kesesuaian masa kita. Kalau kita boleh habis cepat, maksudnya kita akan buat dalam masa secepat yang mungkin, dalam keadaan santai, tak terlalu laju dan tak terlalu lambat sangat. Yang penting objektif kita ataupun target kita capai dalam masa yang kita cuba aturkan. Besok, hari ini bermula sampailah hari Jumaat, kemudian disambung Isnin dan Selasa. Kita stop 2 hari, iaitu Sabtu. Kebetulan saya ada kuliah lain Sabtu tu pada jam 10, dan juga Ahad kita stop kerana ada juga kuliah tempat lain. Jadi kita akan isi masa dalam 5 ataupun 6 hari ini untuk cuba berkongsi tajuk yang agak santai, tetapi dia punya levelnya adalah sederhana. Kita tak bincang tajuk-tajuk basic di dalam solat, tetapi kita cuba naikkan sedikit dia punya level ke peringkat pertengahan, walaupun taklah terlampau tinggi level kita. Kita just bincang bagaimana untuk proses untuk capai status ataupun sembahyang yang level lebih tinggi daripada level asas. Baik, insyaAllah kita sebelum tu tuan-puan, sebelum kita mula, saya akan brief dulu berkaitan dengan topik yang kita akan cover sepanjang siri halaqah yang dianjurkan ini, yang kita anjurkan ini. Baik, yang pertama tuan-puan, tajuk yang pertama insyaAllah kita akan bincang hari ini berkaitan dengan tujuan halaqah. Itu kena tahu, setiap halaqah, setiap program, setiap bengkel, setiap apapun nama, pastikan kita ada tujuan untuk kita capai. Itu penting. Pastikan setiap pengajian, setiap kitab apapun yang kita belajar, ada tujuan untuk kita capai. Sebab ending dia, kita boleh checklist, kita boleh koreksi, kita boleh muhasabah, adakah tercapai target yang kita tetapkan. Yang keduanya yang kita akan, subtopik yang kita akan bincang, iaitu standard sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan brief, kita akan bincang hari ini, iaitu standard. Kita nak ambil tahu standard sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada berapa standard. Dan yang kita cuba nak capainya ialah standard yang bermula daripada asas dan naik ke peringkat yang seterusnya. Sebab tu kita kena tahu standard sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak berada pada tahap yang sama berpuluh tahun kita hidup, tetapi level sembahyang kita, standard sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada anjakan. Sangat rugi kita hidup di dunia sekiranya kita tidak ada anjakan
tidak ada anjakan sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena tahu hari ini tuan-puan, insya-Allah kita berkongsi hari ini tajuk yang kedua, iaitu standard ataupun martabat sembahyang di sisi agama. Yang ketiganya yang kita nak bincang yang kita nak tahu ialah proses. Apabila kita dah tahu standard sembahyang di dalam agama kita, kita aim, kita target, kita cuba nak pastikan diri kita ini ada anjakan di dalam prestasi ibadat kita. Maka proses yang kita mesti tahu, inilah kebiasaannya. Majoriti di kalangan masyarakat kita tidak banyak didedahkan dengan proses untuk achieve, untuk capai tahap-tahap yang perlu kita capai. Lepas tu insya-Allah tuan-puan, tajuk yang ketiga. Dalam konten yang ketiga, kita cuba bincang proses untuk kita capai martabat sembahyang, ataupun kita panggil proses untuk mendapatkan sembahyang tahap ataupun sembahyang yang berkualiti. Sebab kita tak nak sembahyang biasa. Tahap biasa kita dah buat. Sembahyang yang tidak ada ruh, sembahyang yang jarang khusyuk, sembahyang yang tidak ada tawadhu, sembahyang yang tidak ada panggil petazallul, tidak ada perasaan hina diri, sembahyang yang tidak berperasaan, sembahyang yang kaku menghadap Allah Ta'ala dan keadaan tidak ada ruh, tidak ada perasaan. Maka kita nak ada anjakan. Sebab itu kita kena tahu bagaimana proses untuk tingkatkan kualiti sembahyang kita. Itu subtopik yang ketiga. Dan subtopik yang keempat, tuan-puan, kita nak cover sepanjang halaqah ilmu ini, iaitu kita nak ambil tahu. Selepas kita tahu proses, tuan-puan, bermula fasal demi fasal untuk kita go through ataupun untuk kita teruskan proses langkah demi langkah untuk kita capai target yang telah kita tetapkan. Kalau orang yang masih berada pada target asas, dia ada target yang tersendiri. Aku nak pastikan bahawa level solat aku pasti berada pada level asas. Kalau orang dia dah settle level asas, target yang seterusnya, bagaimana proses untuk dicapai, untuk di-achieve target sembahyang yang seterusnya, yang ada anjakan, yang ada kualiti. Itu yang kita nak tahu. Itulah fasal yang seterusnya, tuan-puan. Topik yang keempat, kita tak akan mula fasal asal kerana halaqah ilmu ini tujuan kita, tuan-puan, untuk cover tajuk yang sederhana. Sebab itu yang keempat, tajuk yang keempat kita ialah subtopik keempat, gambaran. Kita bermula dengan fasal yang seterusnya, iaitu gambaran sembahyang seperti anggota manusia. Gambaran sembahyang ini seperti anggota manusia, itu tajuk yang kita akan cover, tajuk yang keempat. Dan tajuk yang kelima yang kita akan masuk, iaitu peraturan sembahyang batin. Untuk capai sembahyang yang berkualiti, salah satu proses yang kita tak akan ambil step by step, tidak. Kita akan langkau sebab kita tinggalkan tajuk asas, terus kita ambil tajuk yang sederhana, terus kita ambil peraturan batin. Peraturan batin yang perlu kita clearkan untuk pastikan ada kualiti sembahyang kita ada anjakan. Itu yang kelima. Dan tajuk yang keenam yang kita akan cover, tajuk yang kelima dia agak panjang, tuan. Peraturan sembahyang batin tu lebih kurang ada 5 peraturan, 5 subtopik dia kita akan cover dalam 1 ke 2 kuliah, sebab tu ada 6 siri yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Dan last kali, tuan-puan, tajuk yang keenam, satu topik yang terakhir yang kita akan cover, rahsia setiap perkataan dan perbuatan dalam sembahyang. Supaya apa? Supaya kita nak pastikan amalan sembahyang kita itu ada connection dengan Allah Ta'ala, hidup, ada ruh, ada perasaan. Maka nak pastikan sembahyang ada perasaan, maka kita akan cover tajuk yang keenam, iaitu kena tahu rahsia setiap perkataan dalam sembahyang dan juga perbuatan dalam sembahyang, supaya jiwa kita, hati kita realize dan kita ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia, tuan-tuan, sepanjang halaqah ilmu ini kita cuba bincang, kita cuba sharing berkaitan dengan 6 tajuk yang telah kita susun untuk pastikan target kita, tuan-tuan, tercapai. Iaitu kita nak tengok, kita nak ambil tahu
standard ataupun panggil apa tuan, status sembahyang kita. Kita nak ambil tahu status sembahyang para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan tuan-puan dengan tajuk yang pertama, daripada 6 tajuk yang kita akan cover sepanjang 6 siri. Tajuk pertama ini tuan-puan, kita nak tahu apa tujuan halaqah ilmu yang kita adakan sepanjang 6 siri yang ditetapkan oleh pihak penganjur GSP Ken Surau Putrajaya. Tapi kalau kan ada masalah teknikal hari ini tuan-puan, kita tak dapat bersiaran menggunakan page GSP. Walau bagaimanapun insya-Allah sekiranya masalah teknikal besok tidak ada, kita akan teruskan besok siri yang kedua dalam page Ken Surau Putrajaya. Harap maaf bagi pihak admin Surau Putrajaya, Gen page Putrajaya, kerana saya tak dapat notification, mungkin problem saya punya Facebook. Baik, tak apa pun, kita teruskan juga tuan-puan dalam page saya ini. Pertama tuan-puan, kita nak tahu tujuan. Apa tujuan yang kita nak capai sepanjang halaqah yang kita anjurkan ada 6 siri ini. Tujuan tuan-puan tak lain dan tak bukan seperti yang saya sebut tadi, untuk meningkatkan kualiti sembahyang. Kita nak tengok tuan-puan, target kita nak tingkapkan kualiti sembahyang kita sehingga mencapai sembahyang yang khusyuk dan sembahyang yang ada perasaan. Kita nak pastikan target kita tuan-puan untuk meningkatkan kualiti sembahyang kita sehingga mencapai sembahyang yang khusyuk, dan juga sembahyang yang mempunyai perasaan. Apa dia perasaan tuan-puan? Perasaan lazat, perasaan sedat, ada kenikmatan, kemanisan, kelazatan di dalam ibadat seperti sembahyang para wali Allah. Sebab itulah tajuk yang disediakan oleh pihak penganjur, iaitu rahsia sembahyang para wali. Itulah yang panggil apa tuan-puan, ringkasan target kita yang kita cuba nak capai. Walaupun kita tak mampu untuk berada pada status sembahyang para wali, kerana kita bukan wali Allah, tetapi kita mengambil tahu cakna tentang status sembahyang para wali. Kita nak ambil tahu kenapa, kerana tak mustahil setiap orang untuk berada pada maqam wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah target setiap orang, supaya sembahyang mereka ini sembahyang yang kualitinya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sembahyang mereka ini hidup ruh, bukan saja sembahyang zahir, tetapi kombinasi di antara zahir dan batin, sehingga mereka mencapai kelazatan, kenikmatan, kemanisan ketika mana mereka berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak bincang, yang kita nak ambil tahu sepanjang halaqah yang dianjurkan oleh pihak penganjur ini, untuk kita cuba ambil tahu, kita cuba cari, gali proses-proses yang kita mesti lalui untuk pastikan capai target yang kita tetapkan. Apa target tuan-puan? Target kita nak pastikan kita berusaha untuk meningkatkan kualiti sembahyang kita sehingga mencapai sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang tawadhu, sembahyang yang ada perasaan, kenikmatan, kemanisan, kelazatan ketika mana kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia target yang kita akan tetapkan sepanjang halaqah kita ini. Baik tuan-puan, kita teruskan kepada subtopik yang kedua, yang kita cuba nak ambil tahu. Apabila kita dah tetapkan target yang kita nak capai, yang paling penting tuan-puan, apabila ada target, mesti prosesnya kita kena follow. Bukan sekadar berimpian, bukan sekadar menetapkan target dan matlamat, tetapi pastikan kita tahu proses untuk capai target kita. Ini sangat penting. Apapun bidang,
Apapun pekerjaan kita, apapun profession kita, dunia dan akhirat, tuan-puan, tetapkan target. Yang kedua, pastikan clear proses. Dan yang ketiga, action kita ikut proses demi proses untuk pastikan capai target kita. Itulah dia punya time frame kita. Baru action kita, tindakan kita sangat smart berdasarkan kepada proses yang kita tahu, yang kita tetapkan. Baik. Yang kedua, tuan-puan, yang kita nak bincang ialah standard. Kita nak ambil tahu, apabila kita dah target untuk tingkatkan kualiti sembahyang kita, sehingga sembahyang kita ini mencapai khusyuk dan juga sembahyang ada perasaan, sembahyang seperti wali Allah, maka kita nak ambil tahu, tuan-puan, apakah standard sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini berada pada standard mana. Kalaulah sembahyang kita dah masuk mana-mana standard di sisi Allah Ta'ala, kira Alhamdulillah. Yang takut sangat kita, tuan-puan, kita belum lagi berada pada mana-mana standard di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita takut dan sangat rugi hidup kita. Menunggu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan sembahyang kita, sembahyang kita ini merupakan satu pekerjaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba tidak ada standard pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat kita sedih dan sangat kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya sembahyang kita ini ada mana-mana standard di sisi Allah. Sebab itu penting sangat ilmu fiqh, tuan-puan, selain daripada ilmu tauhid. Kenapa? Kerana ilmu fiqh menentukan standard amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita bincang sepenuh isi masa terluan ini, tuan-puan, tajuk yang santai, lebih kepada motivasi untuk kita bertindak dalam amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kesimpulan, tuan-puan, kita nak bincang dalam tajuk ini, standard sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara umumnya ada 3 standard sembahyang kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mesti kita tahu. Yang mesti kita tahu, mesti kita ambil tahu supaya pastikan kita berada pada mana-mana standard di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada standard yang asas, ada standard yang sederhana, dan ada standard yang tinggi, standard para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Standard yang ketiga ni, tuan-puan, standard sembahyang yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu standard para wali, para orang arif billah, para orang yang wasil ila Allah, orang yang telah mencapai maqam wali, maqam wasil, mereka telah sampai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan bincang. Kesimpulan, tuan-puan, standard sembahyang di sisi Allah ini ada 3 secara umum. 3 secara umum. Baik. Sebagaimana kita maklum, tuan-puan, sembahyang adalah ibadat. Sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk hamba-Nya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara rasmi. Sembahyang ini merupakan satu ibadah, satu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba Dia untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara rasmi. Sebab tu dia ada protokol yang ketat, ada protokol yang tersendiri. Apabila nak bertemu dengan Allah Ta'ala, ada protokol rasmi. Kenapa? Kerana ini ibadat yang rasmi. Ibadat yang rasmi, ibadat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sudah tentunya ada protokol-protokol yang ketat yang mesti kita ikut. Sebab itulah dia sembahyang merupakan ibadat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar tak besar nilai dia, tuan-puan, sehingga mana sembahyang dijadikan prasyarat untuk Allah Ta'ala nilai segala ibadat yang lain. Kalaulah sembahyang ini betul, sembahyang ini okey, sembahyang ini diterima oleh Allah Ta'ala, barulah dapat syarat untuk Allah nilai segala ibadat-ibadat kita yang lain. Allah nak cek puasa kita, Allah nak cek bacaan Quran kita, Allah nak cek zakat kita, Allah nak cek segala infak dan sedekah kita. Mesti prasyarat dia sembahyang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu besarnya sembahyang tu, panas. Lepas tu kita nak ambil tahu standard sembahyang
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara umum ada 3 tuan-tuan. Saya terlupa tuan-tuan nak sebut apakah kitab rujukan kita sepanjang halaqah ilmu ini. Kita gunakan kitab rujukan kita, tetapi kita tak baca kitab tuan-tuan kerana kita bukan program daurah kitab, bukan program bedah kitab. Kita just program santai untuk kita ambil satu tajuk yang panggil apa, untuk isi masa kita ini tuan-puan, yang ada benefit dan mudah-mudahan ada manfaat. Apa dia kitab rujukan kita? Kita guna kitab Pati Munyatul Musalli tuan-puan, kerana kitab ini kitab karangan wali Allah Syekh Daud Al-Fatani, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kitab dia tuan-puan, walaupun kitab fiqh dia tuan-puan, tetapi kombinasi di antara tasawuf dan juga fiqh. Bahasa-bahasanya bahasa-bahasa makrifah, bahasanya bahasa syariat, bahasanya bahasa hakikat. Kombinasi di antara 3. Ada bahasa makrifah, ada bahasa syariat, ada bahasa hakikat yang perlu kita faham. Itulah kita ambil, kita gunakan ringkasan. Pati ni maknanya ringkasan kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli. Munyatul Musalli ni impian, cita-cita orang yang sembahyang. Nama dia pun impian orang yang sembahyang. Impian sembahyang dia ni nak sembahyang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nak sembahyang yang ada kualiti di sisi Allah, nak sembahyang yang ada anjakan di sisi Allah, nak sembahyang yang bukan level biasa, sekurang-kurang level makrifah, walaupun tak mampu level hakikat. Sebab tu kita nak tengok tuan-puan, tajuk yang kedua yang kita nak cover iaitu standard sembahyang di sisi Allah. Baik, yang pertama tuan-puan, ada 3 standard sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Standard yang pertama tuan-puan dipanggil sembahyang standard syariah. Ini standard yang pertama. Standard asas, standard pertama sembahyang kita, iaitu dipanggil sembahyang martabat syariah. Apabila kita tahu 3 standard ini tuan-puan, kita boleh checklist diri kita berada pada standard mana, dan kita nak kena take up, nak kena tetapkan matlamat dan target kita supaya ada anjakan ke level yang kedua. Level pertama tuan-puan dipanggil standard syariat ataupun martabat syariah. Baik, sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, standard syariah iaitu sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala peraturan zahir yang asas. Ini dipanggil maqam syariah, ataupun dipanggil standard syariat, ataupun dipanggil martabat syariat. Sembahyang standard yang pertama, standard syariat. Apa dia standard syariat tuan-puan? Iaitu rupa ataupun amalan sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala peraturan zahir yang asas. Ini batu standard syariat, standard asas. Standard kita belajar ilmu akidah asas, kita belajar ilmu fiqh yang asas, itulah standard sembahyang yang pertama. Standard asas yang kita panggil standard syariat. Apa dia standard syariat? Amalan sembahyang seseorang itu melaksanakan segala tata cara ataupun peraturan sembahyang zahir ataupun sembahyang yang asas. Ada peraturan zahir, ada peraturan batin. Apa dia peraturan zahir yang asas ini tuan-puan? Peraturan zahir yang asas ini kita akan sebut akan datang dalam topik yang lain, tapi kita view dulu awal. Yang melibatkan peraturan zahir asas, yang melibatkan syarat sah, melibatkan rukun, melibatkan perkara batal dalam sembahyang, melibatkan sunat ab'ad, melibatkan tajuk sunat hai'ah. Ini dipanggil peraturan asas di dalam sembahyang. Yang dia mesti melaksanakan dengan sempurna peraturan-peraturan asas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada pada amalan sembahyang yang zahir. Pastikan peraturan zahir clear, peraturan asasnya clear. Apabila sebut peraturan asas tuan-puan, apa yang nak kena tergambar dalam minda kita? Komponen sembahyang. Komponen sembahyang ini yang kita sebut
ada syarat sah dia, ada rukun dan syarat sah melaksanakan rukun, dan ada perkara yang membatalkan yang mesti kita jaga, dan juga ada 8 sunat ab'ad, dan ada sunat hai'ah yang kita mesti meraihkan untuk kecantikan dan kesempurnaan ibadat kita. Itulah dia orang sembahyang yang berada pada makan syariat. Jadi apabila dia jaga peraturan asas tuan-puan, mereka ini, amalan sembahyang ini dipanggil orang yang mendirikan sembahyang yang sah. Orang yang boleh dipanggil orang yang mendirikan sembahyang. Maksud dia, orang yang mendirikan sembahyang yang sah, bukan orang yang melakukan perbuatan sembahyang. Ada beza tu pana. Sebab sembahyang ini kita dah belajar dalam tajuk asas. Sembahyang ini, amalan sembahyang ini, nak dinamakan sembahyang, mesti dia melaksana, meraihkan hak-hak sembahyang. Iaitu mesti menyempurnakan sembahyang yang asas. Barulah dipanggil mendirikan sembahyang. Apabila dia melakukan, menunaikan perkara asas dalam sembahyang, kita panggil dia mendirikan sembahyang. Dia tidak melaksanakan perbuatan sembahyang. Maksud dia apa tuan-puan? Maksud dia standard sembahyang syariat ini, maqam syariat ini, martabat syariat, sembahyang yang sah walaupun sembahyang yang belum hidup, sembahyang yang tidak ada ruh, sembahyang yang tidak ada khusyuk, sembahyang yang tidak ada tawaduk, sembahyang yang tidak ada tazallul, sembahyang yang tidak ada perasaan, tidak ada perasaan hina diri, tidak ada perasaan bersalah di hadapan Allah, tidak ada perasaan sedar, tidak ada perasaan lazat, tidak ada perasaan manis ketika mana mendirikan sembahyang. Tidak ada. Kosong hati dia. Tetapi zahirnya membetuli dan menepati dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia jaga syarat sah sebelum salat. Di dalam salat ni dia jaga pelaksanaan setiap rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dia jaga sunat ab'ad, dia tak tinggal supaya tak cacat amalan sembahyang dia. Dan dia perbanyakkan sunat hai'ah supaya cantik amalan sembahyang dia. Statusnya sembahyangnya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan maqamnya, martabatnya berada pada martabat syariat. Level ni tuan-puan, dipanggil orang yang berada pada orang yang ma'rifah amah. Kalau ilmu tauhid dia panggil ma'rifah amah. Dia baru kenal secara umum. Dia baru melaksanakan ibadat ini secara asas, dah settle dah perbuatan zahir. Umpamanya tuan-puan, makan syariat ini umpamanya para ulama memberi misal kepada kita, membuat perumpamaan makan syariat ini kita baru kenal. Kalau ibarat buah durian tuan-puan, kita baru kenal buah durian, baru kenal kulit durian. Isi tak kenal lagi. Isi tak kenal, dan jangan tanya rasa durian. Lagi jauh. Baru kenal durian. Baru kenal durian, dan baru kita kenal, panggil kulit durian. Ni sebuah luar. Kita tahu dah ni buah durian. Ni kulit durian. Ni sebab apa? Ni sebab kulit zahir. Kau tahu dah. Ni buah. Ini kulit. Kulit ni sebab apa? Ni sebab luar. Dalamnya, dalam belum tahu. Isinya belum tahu. Rasa lagi jauh. Isi pun belum tahu. Jangan tanya rasa lagi. Dia baru asalnya dah kenal buah, dah kenal ini kulit, yang kulit luar, yang cover isi, dia tahu. Tapi isi belum kenal. Rasa belum lagi, jauh lagi. Baik, itu standard yang pertama. Standard yang kedua tuan-tuan. Standard yang kedua. Standard yang kedua yang kita panggil maqam, kita panggil standard ma'rifah. Kalau tadi kita panggil maqam syariat,
Yang kedua ini maqam ma'rifah. Standard ma'rifah. Standard orang yang dah kenal. Orang yang mengenal Allah Ta'ala, orang yang dah kenal, sebab dia ada kaitan tu puan. Sebab tu tauhid tidak boleh ditinggalkan. Pelaksanaan syariat zahir, dia ada kaitan dengan apa tuan, dengan ma'rifatullah. Dia ada kaitan dengan status ataupun level, standard dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh kita nak asingkan, tak boleh. Jadi antara tauhid fiqh ini dan tasawuf digabung jalin serentak untuk menghasilkan ibadat yang cantik, ibadat yang sempurna, ibadat yang ada nilai, ibadat yang ada kualiti, ibadat yang ada perasaan. Mesti digabung jalin tiga ilmu ini serentak, diadunkan, baru keluarlah buah, keluarlah rizak, keluarlah amalan yang kualiti. Sebab itu dia ada kaitan dengan ma'rifatullah. Dia ada kaitan dengan status ataupun standard ataupun level mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipanggil ma'rifatullah. Jadi standard ma'rifah ini, maqam ma'rifah ini, orang yang mengenal Allah dengan hadir pengetahuan secara rasa ke dalam hati. Ini level ni tuan-tuan, tengok solat dia macam mana. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Ma'rifatu, standard ma'rifah ini, maqam ma'rifah ini, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hadir pengetahuan secara rasa ke dalam hati. Dia mula tuan-tuan dalam standard yang ketiga ini, dia standard yang kedua ini dia panggil ma'rifatu dzauqiyah. Ma'rifatu dzauqiyah. Mengenal Allah Ta'ala bukan secara info, bukan secara maklumat, tetapi naik level seterusnya mengenal secara perasaan. Dah mula feeling. Apabila ma'rifah dzauqiyah, maka sembahyang dia kita tengok macam mana. Orang yang mengenal Allah dengan hadir, dengan hadir pengetahuan. Maksud hadir pengetahuan ini dengan apa dia tuan-puan? Dengan perasaan. Mengenal Allah dengan perasaan ke dalam hati dia. Dia dah ada connection dengan Allah Ta'ala. Ada perasaan dengan Allah. Ada rasa gerum dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah mula rasa khauf. Ini perasaan. Baru terbit. Baru muncul perasaan. Apabila info dia dah sebati. Apabila maklumat dia adunkan maklumat. Dia faham betul-betul. Dia nampak dengan hati dia. Sehingga dia mujahadah. Sehingga Allah campakkan dalam hati dia. Dzauqiyah, perasaan. Yang ni bukan boleh buat tuan-tuan. Dia kena follow proses. Bukan boleh buat-buat. Bukan boleh buat-buat rasa macam hina diri di hadapan Allah. Bukan boleh berpura-pura di hadapan Allah rasa malu. Bukan boleh buat-buat rasa takut di hadapan Allah. Tak. Dia mesti perasaan ini hadir, perasaan ini dicampak oleh Allah Ta'ala selepas mana kita melalui fasal pertama yang dipanggil ma'rifah ammah, iaitu maqam syariah. Sembahyang maqam syariat, ma'rifah ammah. Dia kenal Allah Ta'ala secara umum. Mengenal Allah Ta'ala melalui maklumat, info-info yang dia belajar. Asasnya, kemudian dia adum, dia usaha, dia cuba nampak, dia cuba faham. Dia cuba i'tiqad dalam hati dia. Sehingga dia nampak, dia faham. Kemudian barulah dia akan mula nak naik ke fasal yang kedua, ke fasal ma'rifah dzauqiyah. Ma'rifah dzauqiyah ni tuan-puan, tengok bagaimana solat. Solat bagi mereka. Poin yang pertama saya orang yang mengenal Allah dengan hadir perasaan, dengan hadir pengetahuan secara rasa ataupun perasaan ke dalam hati. Baik. Poin yang kedua, sembahyang. Tengok sembahyang mereka.
sembahyang bagi mereka ini sudah mula boleh menghayati dan merasai, tetapi belum menikmati kelazatan dan kemanisan. Beza tuan-puan. Dia baru nak rasa, tapi belum nikmati lagi manis, belum rasa lagi manis. Baru nak feeling. Makrifah zauqiyah ni, ataupun dia panggil standard amalan sembahyang makrifah ini, dia belum rasa sedap lagi, tapi dah mula ada perasaan. Dah mula ada perasaan, tetapi dia tak betul-betul lagi, tak makam lagi tuan-puan. Kalau kita buah durian tu tuan-puan, kalau buah durian ni makam makrifah ni, dia dah belah isi, dah tengok isi, dah rasa sedap walaupun belum makan. Nampak tak tuan-puan perbezaan makan makrifah dengan makan hakikat? Beza sikit je. Tadi makan syariat. Beza di antara makan syariat, makan makrifah dengan maqam hakikat. Dia beza. Baik. Kita ulang sekali lagi poin yang kedua, sebab kita tak ada nota tuan-puan. Saya dah baca je poin-poin. Poin yang kedua tuan-puan, solat bagi mereka ini sudah mula boleh menghayati. Solat dah khusyuk, solat dah mula ada perasaan, walaupun tak menikmati lagi kemanisan, tapi dah ada perasaan. Tak betul-betul manis, tak betul-betul rasa lazat, tak betul-betul lagi, tapi dah mula ada perasaan. Solat bagi mereka ini sudah mula boleh menghayati dan merasai, tetapi belum menikmati kelazatan dan kemanisan lagi. Baru mula nak rasa, belum rasa lagi tuan-puan. Belum rasa sedap, tapi belum makan lagi. Dia belum makan lagi. Maksudnya kalaulah buah durian tu tuan-puan, dah belah, dah tengok dah isi. Wow, tengok isi. Musangkin, warna dia kuning. Allahu Akbar, sedapnya. Tengok, makan dari belum. Tak ingat lagi, tapi dia dah rasa dah. Dah boleh merasai, menjiwai sedapnya buah durian, tapi tak makan lagi. Kalau makan betul, tu baru dia rasa sungguh, ya Allah, ketika mana duk halqum ni tuan-puan, dah masuk dalam perut, tak sedap dah. Tak habis dah sedap. Duk tinggal momen je lah. Tinggal kenangan je lah. Ketika mana dia rasa tu, meletak dia tekuk buah durian, buah musangkin ni, Allahu Akbar ni'matnya, Allahu Akbar lazatnya, Allahu Akbar sedapnya, Allahu Akbar manisnya. Itu dia rasa manisnya buah, rasa sedapnya buah. Tak boleh nak cerita. Kalau nak tahu betapa sedapnya buah ni, makanlah sendiri. Begitu juga sedapnya kita sedang menikmati sembahyang. Tidak boleh diungkap dengan bahasa, tidak boleh diceritakan dengan perkataan, tetapi mesti orang yang merasai sendiri. Dia tahu betapa nikmatnya, manis ketika berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lazatnya, sedapnya solat ketika mana berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makam baru nak rasa tuan-puan. Makam kedua. Poin yang ketiga tuan-puan, solat orang yang berada pada makan makrifah, standard makrifah, iaitu sembahyang orang yang dapat khusyuk di dalam solat. Poin yang ketiga, mereka ini tuan-puan, mereka dah dapat khusyuk dalam solat. Nak tahu macam mana proses, kita akan belajar. Ini baru nak kenal standard mereka. Kita nak ambil tahu standard solat mereka ni, standard solat kita di sisi Allah. Kemudian barulah kita nak belajar sepanjang 6 kuliah ni, 6 siri ni, proses untuk capai, proses untuk panggil ambil tahu, tapi proses untuk capai sembahyang yang kedua. Walaupun perjalanan kita jauh, bukan senang tuan-puan, bukan mudah. Bukan hari ni belajar fiqh, besok terus sembahyang dalam keadaan yang rasa lazat. Bukan. Dia ada proses dia. Poin yang seterusnya, solat. Poin yang ketiga, solat mereka ini dapat khusyuk dalam sembahyang.
Baik, poin yang ketiga apa? Sembahyang mereka ini ataupun martabat makrifah ini boleh dipanggil di sisi orang tasawuf, iaitu ahli makrifah. Orang tasawuf tuan-puan dia panggil ahli makrifah. Dia panggil dah masuk standard makrifah. Ini standard tinggi tu. Bukan tinggi ketiga. Ini dah tinggi daripada standard syariat. Kita ni standard syariat baru. Kita ni baru belajar fiqah, apply, belajar fiqah, implement. Tapi roh tak ada lagi. Khusyuk belum ada. Ikhlas pun kadang-kadang masih lagi lari. Tazallul pun tak ada lagi. Tawaduk pun tak ada lagi. Kita itu kita. Mereka ini dah mula feeling. Walaupun belum rasa lagi. Seolah-olah mereka ni nak tumpan, kalau dibandingkan dengan buah durian tadi, mereka ni apa? Mereka ini orang panggil dah nampak isinya, belum makan saja lagi, belum ngap lagi. Tapi bila ngap, itu makan yang paling tinggi, yang ketiga. Sebab itulah poin yang keempat, mereka ini boleh dipanggil ahli makrifah di sisi tasawuf. Mereka dah kenal isi. Orang martabat yang ketiga ni, martabat yang kedua ni, kalau martabat pertama, ahli syariat, bandingkan dengan buah ni tuan-puan, dia baru tengok, oh dah kenal ni buah durian. Oh dah kenal isi ni, ini ni, kulit durian. Dalamnya ada isi. Ini sebuah kulit luar. Isi tak kenal lagi. Tak tengok lagi. Tak tahu lagi isi warna apa, tak tengok. Tapi makam yang kedua, makam makrifah, dia dah kenal isi durian. Buka tengok kopek tuan-puan, belah tengok durian, nampak isi. Nampak isi, dah rasa sedap walaupun belum makan. Ini makan yang kedua. Dah rasa lazat, belum makan lagi. Tapi dah ada perasaan. Itulah dia. Dan martabat ini tuan-puan lebih tinggi daripada martabat pertama. Lebih tinggi daripada martabat syariat. Baik, kita terus kepada yang ketiga tuan-puan. Kita tak nak ambil masa lama. Satu-satu siri tuan-puan. Kita ambil masa 1 jam lebih sikit saja. Walaupun pihak penganjur tetapkan 1 jam setengah, tapi saya tak nak ambil masa lama tuan-puan. Sebab kita ada 6 siri, insya-Allah kita sempat cover tajuk ni. Yang ketiga tuan-puan, standard yang ketiga. Standard yang ketiga ialah standard hakikat. Standard yang ketiga, standard hakikat. Inilah yang cuba, inilah sembahyang para wali Allah. Duduk nombor 3 tuan-puan. Kita ni tuan-puan, kalaulah boleh duduk nombor 2 puasa, Allahu Akbar, hebat tuan-puan. Kita target sembahyang kita jangan kekal berada pada sembahyang syariat, walaupun sembahyang orang syariat dah sah, dah ada pahala. Tetapi kualitinya tidak ada. Kenapa? Nak sembahyang kualiti, kena pastikan sembahyang kita berada pada standard kedua, iaitu sembahyang ahli makrifah. Yang kita panggil apa? Kita panggil standard makrifah. Dalam bahasa tasawuf dipanggil makrifah zauqiyah. Kalau makrifah amah, itu standard orang baru berada pada syariat. Baru semayan dengan ilmu asas. Tetapi semayan yang tidak ada, semayan yang tidak menjiwai, semayan yang tidak ada roh, semayan yang tak feeling, semayan yang tidak ada perasaan. Tetapi kita kena target, ada anjakan kita, walaupun tak boleh sembahyang para wali Allah, tetapi targetlah kita supaya kita boleh berada sembahyang ahli makrifah. Dah rasa, dah mula ada perasaan, walaupun belum menikmati kemanisan dan kelazatan sembahyang. Tetapi dah mula rasa lazat. Tak rasa lazat lagi, sebab kita bukan berada pada makan lazat lagi. Tapi dah rasa dah. Mula rasa. Tak makan lagi lah. Macam kita lah tuan-puan, lapar-lapar ni sedapnya, ya Allah. Makan tomian sedapnya, ya Allah. Sup ekor hari ni sedap, ya Allah. Kerja makan je tuan-puan. Duduk apa nama ini, PKP ni kan, nak keluar tak boleh, duduk rumah. Belekor di rumah je. Makan minum. Sedap lah. Tak makan lagi, tapi rasa sedap dah. Perut lapar tuan-puan. Perut lapar ni dia sedap selalu lah. Baik, yang ketiga. Standard hakikat ni tinggi tuan-puan. Standard yang tinggi, iaitu martabat hakikat. Poin yang pertama, mengenal Allah Ta'ala dengan hadir ke dalam hati. Rasa syuhud. Ni dia tinggilah tuan-puan bahasa dia pun. Mengenal Allah Ta'ala dengan hadir ke dalam hati. Yang ni mengenal secara perasaan. Syuhud ataupun merasai
dan menikmati kemanisan dan kelazatan dalam ibadah. Bahas poin dia mudah. Poin nombor 1 ni tuan-puan. Maqam hakikat iaitu orang yang dah merasai dan menikmati kemanisan dan kelazatan dalam ibadah. Dah rasa dah. Yang tadi baru mula nak rasa. Yang ni tuan-puan, bukan perasaan saja dah, tapi memang real. Dia menikmati. Kalaulah buah tu tuan-puan, buah durian, dia pertamanya kenal kulit. Oh, ni buah durian. Oh, ni kulit luar ya. Ni sebuah isi tak tahu. Itu level pertama. Level kedua, kopek. Dah tahu buah durian, kopek tuan-puan, koyak. Koyak buah durian, buka buah durian, nampak isi. Wow, isinya cantik. Dah rasa sedap dah. Tapi makan tak lagi? Ngap, belum ngap. Itu martabat makrifah. Dah kenal ini isinya. Wow, sedapnya, cantiknya, warnanya kuning kekuningan, isinya pejal, tengoknya kulitnya isinya gebu, mulus, cantik, lagi rasa sedap. Maka belum. Lalu dia pun ambil makan, ngap, masuk dalam mulut, menikmati sedap sungguh, menikmati kelazatan buah durian musakin. Maqam hakikat. Itulah hakikat sebenar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Mengenal Allah dengan hadir ke dalam hati, perasaan syuhud, merasai dan menikmati kemanisan dan kelazatan di dalam ibadah. Poin yang kedua, solat orang yang mencapai segala pemberian Allah kepada hambanya di dalam solat, seperti sedap, manis, lazat, syuhud kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Solat yang poin yang kedua tuan-puan, solat orang yang mencapai ni maqam yang ketiga ni, standard hakikat, standard tertinggi, iaitu solat orang yang mencapai segala pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya dalam solat. Mana pemberian Allah Ta'ala? Seperti sedap, seperti manis, lazat, syuhud kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Dia bukan lagi rasa tuan-puan, tapi dia menikmati. Dia sedang merasai kenikmatan, kelazatan, kemanisan, syuhud kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Poin yang ketiga tuan-puan, martabat hakikat ini seperti orang yang merasai dan menikmati kelazatan rasa buah durian kerana dapat makan isinya. Ni orang makan durian tuan-puan, inilah dia makan hakikat. Dia dah dapat rasa sedap sungguh. Kenapa? Kerana dia dah makan isi dia. Inilah, begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, settle tuan-puan. Topik yang kedua hari ni, yang kita nak cover hari ni 3 topik sahaja tuan-puan. Baik, settle tuan-puan. Kita ada beberapa minit lagi. Kita baru nak pukul 11. Kita cuba break dalam 11 suku tuan-puan. Saya minta maaf dengan pihak pengajar, menetapkan masa 1 jam dan setengah, tapi saya nak ambil 1 jam lebih sahaja, lebih sikit, sebab kita tak nak tuan-puan ambil masa lama. Sebab kita pun tajuk kita pun santai-santai tuan-puan, bukan tajuk yang asal. Tajuk asal ni agak heavy, dan tajuk yang bukan tinggi sangat. Kalau tinggi pun dia heavy, dia tak faham. Tapi kita tajuk yang sederhana. Kalau sederhana ni insya-Allah dia tak payah sangat, tetapi kita nak capai tu dia payah. Sebab bincang pasal semayang orang, bukan semayang kita. Kita duk asah lagi. Semayang orang ni dah tinggi tuan-puan. Nak capai tu payah, tapi nak ambil tahu tu dia agak tak payah sangat. Baik, kita dah cover satu tajuk tuan-puan, iaitu tajuk standard sembahyang di sisi Allah. Apabila kita tahu standard sembahyang di sisi Allah ada 3 secara generalnya, secara umumnya. Maqam yang pertama, makan syariat. Itulah kita. Jangan kita tak berada pada makan syariat lagi. Sembahyang pun tak tahu batal, tak batal. Syarat sah tak ambil tahu. Pelaksanaan setiap rukun sembahyang pun tak memenuhi syarat yang ditetapkan.
maksudnya tuan-puan status sembahyang kita tidak berada pada mana-mana standard yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tersangat rugi. Pastikan kita usaha tuan-puan semampu yang mungkin, apa cara sekalipun, untuk cari ilmu fiqh supaya sembahyang kita pastikan berada pada standard yang pertama. Untuk kempen kawan-kawan kita, anak-anak isteri kita, keluarga kita, pastikan mereka selamat di hari akhirat kelak. Kenapa? Karena sembahyang standard pertama ini barulah sembahyang yang dianggap sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sembahyang yang pertama. Dan kita bagi orang yang dah lama berada pada sembahyang pertama, standard pertama, kita tekap, kita adjust, kita target. Usahalah tuan-puan untuk kita naik ke peringkat yang kedua, ke standard makrifah. Standard sembahyang yang ada, dah mula feeling, dah mula ada perasaan walaupun belum menikmati. Dan kalau boleh tuan-puan, tak mustahil sebelum kita meninggal, kalaulah ilmu kita kekal berada dalam ahli ilmu, teruskan mujahadah kita, praktis, exercise kita dengan amalan untuk kita capai standard yang ketiga, sembahyang para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan, dah tahu standard-standard ini. Kita nak cover tajuk yang last hari ni tuan-puan. Tajuk yang ketiga, kita tak nak bincang tuan-puan. Tajuk yang ketiga, kita tak nak bincang. Tapi saya just nak panggil review kepada kita proses. Tajuk yang ketiga tuan-puan, kita nak tengok proses untuk mendapat standard sembahyang yang berkualiti seperti sembahyang wali Allah. Sembahyang wali Allah ni tuan-puan, sembahyang standard yang ketiga. Maka kita nak tahu tuan-puan, nak naik fasal demi fasal, nak naik standard sembahyang pertama, standard syariah, nak naik standard makrifah, nak naik terus ke standard hakikat, sudah tentunya ada proses yang mesti kita follow. Baik, hari ini tuan-puan, kita nak bincang apa proses yang kita kena ambil tahu, dan barulah kita action kita, tindakan kita mesti ikut proses fasal demi fasal, langkah demi langkah untuk kita capai target sembahyang yang kedua, sembahyang ahli makrifah. Kalau sembahyang kita masih tak clear, masih banyak perkara-perkara teknikal yang mesti kita bereskan, kita dalam masa yang sama kita bereskan sembahyang makan yang pertama. Baik. Tajuk yang ketiga tuan-puan, kita nak cover tajuk yang ketiga, iaitu proses untuk mencapai sembahyang yang berkualiti. Proses untuk mencapai standard sembahyang yang berkualiti. Baik. Kita just nak cerita proses, kemudian besok kita akan mula siri tajuk besok, barulah kita nak mula, kita nak ambil proses pertama. Kita nak, maksud pertama ni bukan pertama asas lah, kita akan terus naik kepada level pertengahan. Baik, kita nak tengok dulu dia punya proses untuk capai. Baik tuan-puan, dia ada beberapa proses yang bukan mudah tuan-puan. Maksudnya bukan simple. Sebab tu kalau orang tanya saya tuan-puan, ramai soalan-soalan biasa orang tanya tuan-puan, Ustaz, macam mana nak khusyuk dalam solat? Ustaz, solat saya ni tak faham, macam mana nak rasa tazallul, nak rasa hina diri, tak ada perasaan. Maksudnya tuan-puan, apa kata kunci yang dia nak? Kita faham. Dia nak ialah sembahyang yang hidup, sembahyang yang ada roh, sembahyang yang ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Jadi sembahyang yang ada perasaan ni tuan-puan, ini fasal yang kedua. Ini standard sembahyang yang kedua. Maksud dia tuan-puan, dia nak kena tahu prosesnya bermula daripada awal, daripada A to Z. Awalnya apa? Barulah dia boleh result dia punya panggil pun natijah dia ialah khusyuk dalam solat. Dan dia kena tahu status khusyuk dalam solat itu berada pada fasal mana, prosesnya berada pada mana. Itu kita kena tahu proses tuan-puan. Dia ada banyak proses, dia lebih kurang ada 6 asas saya tetapkan tuan-puan. Proses yang kita lalui ni untuk tingkatkan kualiti sembahyang kita, lebih kurang ada 6 yang asas, bukan detail tuan-puan. 6 ini asas. Pertama apa dia? Yang pertama, dia kena sempurnakan pengenalan akidah yang sahih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas. Paling penting, paling basic, dia kena clearkan pengenalan dia, pengenalan terhadap ketuhanan secara sahih.
Maksud bahasa mudah tuan-puan, clearkan akidah dia. Dan kena sempurnakan akidah yang sahih mengikut manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kena ambil tahu, kena cari ilmu basic tentang akidah. Kenapa? Kerana dia ada kaitan dan kombinasi dan gabung jalin di antara akidah, fiqh dan tasawuf. Barulah dia punya rizak sembahyang itu hasil rizak yang baik, cantik, sempurna, kualiti. Sebab tuan-puan, kalau orang tak kenal Allah, dia tidak boleh ada perasaan. Kalau dia skip yang pertama, dia tak boleh datang perasaan. Kenapa? Kerana perasaan ini, dia ada hubung kait dengan level tahap pengenalan dia terhadap Tuhan. Kalau Tuhan pun tak kenal, macam mana rasa nak rasa malu kepada Tuhan? Kalau Tuhan pun tak kenal, nak rasa takut kepada Tuhan macam mana? Kalau Tuhan pun tak kenal, nak rasa rendah diri ketika solat macam mana terhadap Allah? Ketika rokok, apa perasaan kita nak rasa? Ketika duduk tahiyat awal, apa perasaan kita nak rasa di hadapan Allah? Ketika takbir Allahu Akbar, ada perasaan yang nak kena hadirkan hati? Apa perasaan kita ketika takbir Allahu Akbar? Semua itu kita akan bincang. Tetapi induknya tuan-puan, asas dan dasarnya ialah pertama, sempurnakan ilmu akidah. Carilah tuan-puan, kenal Allah Ta'ala melalui ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Baik, settle. Itu yang pertama. Proses pertama, kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tuan-puan, kita tahu dan kita maklum bahawa syarat untuk Allah terima ibadat kita mesti kenal Allah. Ini Imam Ghazali popular. Perkataan Imam Ghazali itu sangat popular. Yang kedua, tuan-puan. Yang kedua, dia ada 6 semua asas. 6 semua yang saya nak cerita proses. Dia ada 6 proses asas untuk tingkatkan kualiti sembahyang kita. Yang keduanya ialah sempurnakan peraturan sembahyang zahir. Baru masuk fiqh. Baru masuk syariat. Baru masuk makam pertama, iaitu makam syariat. Yang kedua, tuan-puan, sempurnakan peraturan sembahyang zahir. Peraturan sembahyang zahir, sembahyang secara luaran, melibatkan peraturan asas. Apa dia, tuan-puan? Pertamanya, peraturan asas yang pertamanya syarat sah sebelum sembahyang. Belajarlah dalam fiqh, tuan-puan, ada 5 syarat sah sebelum sembahyang, ada 9 syarat sah sebelum sembahyang. Clearkan satu persatu. Kenapa? Kerana ini nak kena sempurna fasal kedua sebelum kita nak khusyuk dalam solat. Sebelum nak berasa perasaan, hadir perasaan dalam solat, mesti clearkan fasal ini. Proses yang kedua mesti bereskan, iaitu sempurnakan peraturan sembahyang zahir melibatkan peraturan asas. Apa dia? Pertamanya ialah syarat sah sebelum salat. Yang keduanya ialah syarat melaksanakan ataupun menjaga dan melaksanakan syarat sah setiap rukun 13. Bukan rukun, tuan-puan. Rukun semua orang tahu. Tetapi melaksanakan setiap rukun 13 itu paling penting. Dia ada syarat sah, melaksanakan setiap rukun 13 kita kena jaga. Ini syarat asas yang kedua. Fasal yang kedua ataupun proses yang kedua yang mesti disempurnakan peraturan asas dalam sembahyang. Yang keduanya ialah syarat sah setiap rukun. Yang ketiganya ialah dia kena jaga apa dia, tuan-puan? Kena jaga perkara yang membatalkan solat. Ini 3 peraturan asas. 3 peraturan yang asas, kemudian dia tambah dengan 2 lagi nak menyempurna dan mencantikkan, iaitu sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Kalau semua komplit 5, iaitu syarat sah sebelum salat, syarat sah setiap rukun, perkara membatal salat, sunat ab'ad 8 dan sunat hai'ah selebihnya. Itulah dia komponen sembahyang yang kita perlu jaga untuk pastikan fasal ini beres dan sempurna. Barulah naik yang ketiga, tuan-puan. Dia ada 6 fasal, 6 proses. Dan proses yang ketiga, sempurnakan peraturan batin. Ini yang kita akan cover tajuk ini dalam halaqah 6 ni, siri ni, tuan-puan. Kita tak cover yang asas, tapi kita cover yang pertengahan. Yang ketiga, tuan-puan, sempurnakan peraturan batin. Kenapa? Kerana sembahyang ini dia ada 2 kombinasi, gabungan peraturan zahir dan gabungan peraturan batin dengan melaksanakan beberapa perkara lain, menghasilkan sembahyang yang cantik, sembahyang yang kualiti, yang ada ruh.
Ni. Apa dia sebenarnya peraturan batin ditetapkan dalam kitab kita ini tuan-tuan? Dalam kitab Pati Munyatul Musalli, ataupun bagi mereka, bagi kawan-kawan kita yang belajar kitab Munyatul Musalli, dia akan bertemu dengan tajuk ini, iaitu peraturan batin. Peraturan batin ini ditetapkan oleh Syekh Daud Al-Fatani, dia seorang wali Allah. Sebab tu baca kitab dia tuan-tuan, bahasa-bahasanya bahasa yang makrifah, bahasanya bahasa hakikat. Kenapa? Karena dia merupakan ahli makrifah dan dia merupakan ahli hakikat. Jadi kita ni baca saja tuan-tuan. Walaupun kita bukan bukan ahli makrifah dan kita juga bukan ahli hakikat, tapi kita baca ambil tahu. Oleh kerana zaman hari ni tuan-tuan, zaman yang orang panggil zaman berada di penghujung zaman yang Allah tarik segala nikmat ilmu, Allah tarik segala nikmat kualiti solat kita. Jadi kita yang bukan ahli makrifah pun baca jugalah, walaupun bukan level kita nak baca kitab-kitab yang Syekh Daud ni, berkat kitab dia. Kalau wali Allah dia boleh baca lah, dia faham bahasa-bahasa dia. Kita ni wali, tok lali je tuan-puan, baca je lah, ambil tahu je. Ada 6 tuan-puan, saya baca saja. Kita akan cover tajuk ni besok. Yang ketiganya tuan-puan, sempurnakan peraturan batin. Pertamanya ialah peraturan ikhlas. Kita kena tahu apa dia ikhlas. Yang keduanya khasyuk. Yang ketiganya tazallul. Yang keempatnya tafahum. Yang kelimanya khada'. Yang keenamnya tadabbur. Jadi kita tak belajar sampai 6. Yang paling penting kita ambil khasyuk, kita ambil tahu ikhlas, kita tengok tazallul, tafahum. Kemudian khada' dan tadabbur tu okey. Settle tuan-puan. Itu proses yang ketiga. Dan proses yang keempat, yang kita tak cover, proses keempat dan kelima ni just kita nak beritahu saja tuan-puan. Proses yang keempat apa dia? Kita tak memadai tuan-puan, tak memadai untuk khusyuk, untuk hadir perasaan dalam hati kita dengan kita melalui 3 fasa ini. Tak cukup. Dia kena ada lagi proses yang keempat, iaitu dipanggil proses takhalli. Ini tasawuf. Takhalli. Apa dia takhalli? Berusaha membersihkan anggota zahir daripada perkara yang haram. Dan bersihkan hati daripada 10 penyakit yang mazmumah. 10 sifat yang mazmumah. Ini proses yang keempat. Kena ada. Bukan senang untuk nak hadir hati kalau tak melalui fasal-fasal dan proses ini. Proses keempat ini tuan-puan, kena ada, kena buat apa dia tuan-puan? Kena takhalli. Apa dia takhalli? Berusaha bersih anggota zahir. Kena belajar ilmu tasawuf, kitab penawar bagi hati dan fiqh. Kena tahu cara untuk jaga 7 anggota. Kena tahu cara nak jaga mata. Kena tahu cara nak jaga telinga. Kena tahu cara nak jaga lidah. Kena tahu apa dia mengumpat, apa dia dengki. Kena tahu. Dan kena tahu nak jaga perut macam mana. Nak masuk perkara haram dalam perut, kena belajar muamalat. Kenapa penting belajar jual beli? Kerana nak pastikan setiap makanan dan harta yang kita guna itu halal. Dan makanan nak dimasukkan ke dalam perut kita itu halal. Maka kena tahu proses muamalatnya. Banyak tuan-puan kena cover untuk nak dapat sembahyang yang berkualiti ini. Dan yang kelima, proses kelima tuan-puan, proses kelima apa? Iaitu proses tahalli. Apabila takhalli, maka tahalli. Apa dia tahalli? Berusaha menghiasi hati kita. Dah bersih daripada 10 sifat. Anggota zahir ke-7 kita bersih daripada segala dosa. Tahu cara jaga dia. Dan kemudian 10 sifat mazmumah dalam hati juga kita berusaha buang. Dan barulah proses yang kelima, tahalli. Apa dia tahalli? Berusaha menghiasi hati dengan 10 sifat mahmudah. Kena belajar sabar. Belajar sabar. Semua 10 sifat itu kita kena implement dalam hati. Belajar bersyukur, belajar sabar, taubat, semua yang disilabuskan oleh ulama di dalam kitab penawar bagi hati. Dan yang last sekali tuan-puan, ada 7-6 proses ini. Proses yang kena dia panggil tajalli. Ni rizak dia. Tahalli, barulah tajalli. Apa dia tajalli? Berusaha beramal dengan amalan-amalan zikir, istighfar, salawat, dan wari-wari yang diijazahkan kepada oleh guru kita.
kita amalkan secara konsisten. Itulah dipanggil exercise jiwa kita, exercise nafsu kita. Paksa nafsu zikir, paksa nafsu selawat, paksa nafsu perbanyakkan istighfar, dan segala zikir-zikir dan warid-warid yang diijazahkan oleh guru kita, konsistenkan. Tu dia panggil apa? Amalan untuk bantu paksa nafsu kita. Tu dia panggil amalan-amalan tu. Kena serentak. Takhalli dengan tahalli ini dan amalan ini serentak sehinggalah Allah campakkan cahaya warid ke dalam hati kita sebelum naik makan syuhub. Itulah dia tajalli. Allah tajalli. Allah bagi syuhub. Allah bagi nampak dalam hati kita kebesaran Allah. Allah munculkan view dalam hati kita. Nampak keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak af'al Allah. Nampak asma' Allah. Nampak sifat Allah ta'ala. Maksud nampak ni, nampak dengan pandangan hati. Itulah tuan-puan, 6 proses yang kita akan cover dalam halaqah ilmu ini. Bukan ke 6 proses ini. Kita akan cover satu sahaja, iaitu peraturan batin yang kita akan cover. Baik, settle tuan-puan untuk kuliah kali pertama ini. Halaqah ilmu siri pertama. Kita cover 3 tajuk hari ini, dan insya-Allah besok kita akan mula dengan topik yang keempat, gambaran sembahyang seperti anggota manusia. Sebelum kita akan masuk topik yang kelima, iaitu peraturan batin. Peraturan batin itu dia lebih panjang sikit. Mungkin kita akan ambil 1 ke 2 kuliah tuan-puan. Peraturan batin, kemudian 2 kuliah last kali kita akan cover dengan tajuk yang terakhir, iaitu rahsia perkataan dan perbuatan dalam sembahyang, untuk pastikan ada connection kita, ada perhubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-puan, hari ini sekadar itu dulu. InsyaAllah besok kita akan sambung topik yang keempat. Kita ada 6 tajuk yang kita nak cover. Besok tajuk yang kita akan cover iaitu gambaran sembahyang seperti manusia. Kita tak nak mula daripada asal 6 proses tadi tuan-puan. Just kita sebut saja 6 proses sebagai panduan kepada kita untuk bertindak, untuk kita tahu di mana kedudukan kita, di mana sebenarnya diri kita berada pada tahap mana yang perlu kita panggil apa tuan-puan, kita perbaiki diri kita. Apakah takhallui kita belum buat lagi? Maka kita berusaha mencari ilmu untuk pastikan kita nak tahu bagaimana cara nak bersihkan hati. 10 sifat itu mesti belajar kitab penawar bagi hati. Wajib tuan-puan belajar kitab penawar bagi hati, sebab itu kita asas dalam ilmu tasawuf. Jadi kita target kita tuan-puan dalam 6 siri ini lebih kepada motivasi, supaya mudah-mudahan kita terinspirasi untuk bertindak mencari di luar sana ilmu-ilmu untuk mengisi panggil kelompangan yang ada dalam diri kita, supaya kita nak nampak dah, kita dah tahu dah kedudukan kita ni. Kita nak target kita naik, ada peningkatan di dalam ibadat kita. InsyaAllah tuan-puan, terima kasih kepada tuan-puan yang memeriahkan halaqah ilmu kita pada pagi ini. Besok kita akan jumpa lagi jam yang sama tuan-puan, pukul 10 pagi sehingga 10 suku di page. Kalau tak ada masalah apa, besok tuan-puan kembali kepada page asal, iaitu page Gen Surau Putrajaya ataupun dipanggil GSP. Besok kita akan bersiaran di page GSP. Hari ini sepatut bersiaran di GSP, oleh kerana ada masalah teknikal yang saya tak dapat nak settlekan. Terpaksa kita guna page saya ini. Tak apa pun tuan-puan, kalau ada masalah apa, kita tetap besok. Kalau tak ada masalah, kita on GSP. Tapi kalau juga ada masalah teknikal lagi tuan-puan, terpaksa kita guna page saya ini. Apa pun tuan-puan tengok untuk panggil apa, untuk just tambah info tambahan saja tuan-puan. Bukan kita nak belajar cover panggil, bukan nak khatam kitab, tidak. Just untuk info tambahan. At least sepanjang 6 kuliah ini kita dapat tambahan, ilmu tambahan untuk kita repair amalan kita, dan kita tahu kedudukan sebenar kita ini di mana aku mesti polish, di mana. Sebab itu penting. Kadang-kadang dia masih belum berada pada standard pertama. Itu kena ikhtiar, kena berusaha untuk pastikan
diri kita berada pada standard sembahyang yang pertama, standard syariat. Standard syariat. Kita dah lama berada pada standard syariat. Maka kita cuba untuk berada pada standard ma'rifah. Untuk nak mula rasa sembahyang kita mula ada ruh. Mula ada ruh. InsyaAllah tuan-puan, saya ulang sekali lagi besok. Untuk ingatan kita bersama, kita akan cover tajuk gambaran solat seperti anggota manusia. Kita besok ni kita nak tahu kedudukan sembahyang kita ini bagi kita faham. Sebab kita nak nak repair sembahyang kita. Di mana kita nak repair? Maka sebelum kita nak repair, kita nak tahu gambaran sembahyang kita ini seperti tubuh badan manusia. Seperti tubuh badan manusia. Di mana kedudukan dia? Yang tempat yang perlu kita repair. Barulah tajuk yang seterusnya kita akan masuk peraturan batin. Barulah kita nak belajar apa itu khusyuk, kita nak belajar apa itu ikhlas, apa itu tazallul, hina diri dan sebagainya. Baik, terima kasih tuan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi besok. Terima kasih kepada pihak menganjur, GSP, Al-Fadhil Ustaz Roy kita dan seluruh kawan-kawan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan ilmu, kita diberikan kekuatan tuan-puan, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan untuk beramal dan untuk melakukan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun profession kita, apapun kerja buat kita tuan-puan, pastikan dikategorikan oleh Allah sebagai kebaikan. Walaupun rupa dunia, jangan bimbang tuan-puan, walaupun rupa dunia tetapi ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok.